尊敬的各位嘉宾、各位老师、各位家长、各位观众以及亲爱的同学们，大家下午好！欢迎你们参加由达国新雅学院主办的疫情下汉语教学策略讲座。Para tamu terhormat, guru-guru, orang tua, hadirin, dan teman-teman sekalian, selamat sore. Selamat datang pada webinar mengenai strategi pengajaran bahasa Mandarin pada era pandemi yang diselenggarakan oleh Tarumanagara Sinya College. 我是本次讲座的主持人蒋乐霞。本次讲座由菲娜老师和黄端珠老师当印尼文翻译。Saya Carloisia selaku moderator pada acara webinar kali ini. Sebagai penerjemah bahasa Indonesia pada webinar kali ini yaitu saya sendiri Alvira dan ibu pengajar kita Ibu Anita Krista. 讲座开始之前，我们现在一起唱印尼国歌 Indonesia Raya。 Sebelum kita mulai webinar kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Tanah di sana aku pergi
现在我们一起看达国新雅学院的简介。Sekarang mari kita lihat bersama-sama profil dari Tarumanagara Sindhya College.一场突如其来的新冠肺炎疫情给各国人民的生活、学习、工作带来了重大的影响，全世界都面临着前所未有的大挑战，对外汉语教学也不例外。Pandemi COVID-19 yang tiba-tiba melanda berdampak besar pada kehidupan, pembelajaran, dan pekerjaan pada masyarakat di semua negara. Seluruh dunia menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tak terkecuali juga dengan pengajaran bahasa Mandarin. 从线下为主改成线上为主，汉语教师在没有任何准备的情况下，不得不改变固有的教学方式。不知不觉1年过去了，线上授课这一新模式仍存在着很多问题。Model pembelajaran pun berubah dari berbasis offline menjadi berbasis online. Para pengajar bahasa Mandarin pun harus mengubah metode terapan pengajaran mereka tanpa persiapan apapun. Tidak terasa, 1 tahun telah berlalu, masih banyak masalah yang terdapat pada model pembelajaran berbasis online. 今天的主题正要探讨线上汉语教学所面临的问题，并希望能为大家提供一些解决方案。Topik hari ini adalah membahas masalah yang dihadapi dalam pengajaran bahasa Mandarin berbasis online, dan diharapkan skema yang diajukan ini dapat memberikan solusi. 请允许我介绍我们本次讲座的主讲人。Perkenankan saya untuk memperkenalkan narasumber pada acara webinar kita kali ini. 第一位主讲人就是江荣才老师，第二位主讲人是张子薇老师。 Narasumber yang pertama adalah Bapak Jiang Rongcai, dan narasumber yang kedua adalah Bapak Zhang Ziwei. 本次讲座分为2个环节，
第一环节由江荣才老师介绍当前疫情下线上汉语教学模式。第二环节由张子薇老师介绍印尼大学生线上汉语教学面临及这对。Webinar kita kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama akan dibawakan oleh Bapak Chiang Rong Chai yang akan memperkenalkan model pengajaran bahasa Mandarin berbasis online di situasi pandemi saat ini. Pada sesi kedua akan dibawakan oleh Bapak Chang Ziwei yang akan memperkenalkan masalah dan strategi pengajaran bahasa Mandarin berbasis online untuk mahasiswa Indonesia. 首先，我们隆重地邀请我们达国新雅学院院长张兰英老师为我们致辞。Pertama-tama, mari kita sambut dengan meriah Ibu Lani Indrawati Untoro MPD selaku Direktur Tarumanagara Senior College untuk memberikan kata sambutan. 各位嘉宾、各位家长、老师们、同学们，大家好！欢迎各位今天参加达国新雅学院所举办的网络研讨会。这一次是第2次，我愿在线上很荣幸的与大家交流。今天研讨会的主题是疫情下汉语教学策略。面对全球前所未有的一个严重大挑战，新病毒又在酝酿，流动性正迅速的无法控制，也来不及自行防备，再报新高。经过了1年多的居家学习，汉语教室和同学们在没有任何准备的情况下，不得不改变了原来的传统教学方式，改成线上为主的教学模式。疫情大大的推动了互联网时代中文教学的到来。说实话的，在这1个月当中，我发现在校的同学们，不论在演讲的活动，或者是在写作的文稿，竟然发出了他们的心声。他们说，感谢疫情改变了他们的人生观，他们更坚持地激励自己，迈向实现未来的理想。他们感谢疫情，使他们更珍惜与家人共处的宝贵时光。他们感谢疫情，使他们自爱、自立、自学的在哪里学习的一个转捩点。当然，也有不少的同学们，他们咒住疫情，疫情已经剥夺了他们仅有的生命，咒住了这个疫情，夺取了他们学习的兴趣等等。因此，接着今天的研讨会，我们特请在读的学生提出面临的困难和问题，并且也请到又专业又有经验的汉语老师来指导和分享，让大家可以从中彼此思考如何采用疫情下汉语教学的最佳策略。我也欢迎各位华文教育前辈们能够踊跃的来给予宝贵的意见和建议，好让我们教育界的人士们能够回应印尼教育部长所提倡的新策略。让我们开始积极的一起动吧。学校要动，教室也要动，教学的方案更要开始动起来，不能再古板了。我们要跟上时代的需求，这也是我愿举办了这个网络教学、网络研讨会的主要目的。再一次祝研讨会圆满成功，谢谢大家。
谢谢张兰英老师。Terima kasih kepada Ibu Lani Indrawati Untoro. 我们现在进入第一环节。第一环节由江荣才老师介绍当前疫情下线上汉语教学模式。Sekarang kita akan memasuki sesi pertama. Pada sesi pertama, kami persilahkan kepada Bapak Chiang Rong-chai yang akan memperkenalkan model pengajaran bahasa Mandarin berbasis online di era pandemi saat ini. 好，我这个 PPT 大家看得见吗？能看得见，老师。好，那么我们的翻译这个黄老师准备好了吗？我是不是可以开始了 ？OK， 开始吧。好的，各位老师、家长还有同学们，大家好。那今天呢，很高兴能跟大家分享我自己对这个线上汉语教学模式的一些观点。Guru dan para siswa yang terhormat, salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini saya sangat senang dapat berbagi dengan Anda beberapa pandangan saya tentang model pengajaran bahasa Mandarin berbasis online. 好，我们说到这个线上教学呢，其实涉及的范围比较广。那么我这里呢，就是跟大家分享一下从宏观层面的这个看法。Dalam hal pengajaran online, sebenarnya ini akan melibatkan berbagai aspek. Jadi, di sini saya akan mencoba memberikan pengenalan singkat dari level makro. 主要想跟大家谈一谈我认为比较理想的线上汉语教学模式。Di mana perbincangan tentang skema pengajaran bahasa Mandarin berbasis online yang menurut saya relatif ideal. 好，我们都知道这个目前疫情下，这个老师们所采用的教学形式一般有两种，一种呢是直播，那么另一种呢是录播。Dapat kita ketahui, selama pandemi saat ini, format pengajaran yang diterapkan pada para guru pada umumnya ada dua macam. Yang satu adalah tayangan langsung, satunya lagi adalah tayangan rekaman. 那么无论是直播还是录播，都有各自的优势和不足。Baik itu tayangan langsung atau tayangan rekaman, terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. 好，我们说那个直播呢，可以保证与学生的互动，还原真实课堂的情景。Tayangan langsung dapat menjamin interaksi dengan siswa dan mereduksi kembali bentuk dan kondisi ruangan kelas yang semula. 但是呢，往往会遇到网络状态不太稳定的情况，也就是说，会经常遇到这个网络拥堵的情况。 Tetapi acap kali menghadapi kondisi jaringan internet yang tidak stabil. 而录播呢，确实可以解决这个网络状态不太稳定的情况。 Sebaliknya, dengan tayangan rekaman, kondisi jaringan internet yang kurang stabil itu dapatlah teratasi. 学生呢也可以多次回放视频，那么这样呢，确实可以强化学生的学习效果。 Ditambah pula, siswa dapat melakukan tayangan ulang. Ini jelas akan berikan efek positif bagi siswa. 但是我们说这个长期的采用录播呢，我觉得呢，首先会导致这个老师和学生的互动受到影响。 Namun perlu diingatkan, penerapan pembelajaran dengan tayangan rekaman cenderung mengurangi interaksi antar siswa. 另外呢，我们说那个对外汉语课堂上比较重要的情感交流也得不到实现。 Di mana dalam pengajaran bahasa Mandarin sebagai bahasa asing, satu, yang dinamakan komunisme emosional dirasakan cukup penting, tak layak diabaikan. 最后呢，学生也往往会缺乏一种班级归属感。 Dan yang satu lagi, kurang tertanamnya rasa ikut memiliki atau minimnya rasa kepedulian pada kelas sedikit banyak tercermin pada individu masing-masing siswa. 因此呢，应对这一情况啊，我觉得比较理想的教学模式是直播和录播的综合使用，加以这个教学软件的辅助。 Jadi, dalam menanggapi situasi ini, saya berkesimpulan
Tatanan pengajaran yang relatif lebih ideal semestinya sebagai berikut. 许多呢以直播为主，那么这个录播和教学软件是一种辅助手段。 Format berwujud tayangan langsung sebagai prioritas. Format berwujud tayangan rekaman dipadu dengan perangkat lunak pengajaran sebagai penunjang. 好，那么我这里提到的教学软件呢，实际上是一种比较宽泛的概念。凡是呢可以用来辅助教学的软件，我们就把它看作教学软件的一种。 Aplikasi perangkat lunak yang saya sebut tadi hanya dalam konsep secara garis besar saja. 比方说，我们这里看到，这里应该大家非常熟悉的这个 WhatsApp、Line 和 Instagram 都是印尼这个常用的社交软件。但是呢，我觉得呢，只要能够用来辅助咱们的教学啊，那就是不妨把它看作这个教学软件的一种。 Perangkat lunak manapun, entah itu WhatsApp, Line, Instagram, dan lain-lain, di mana sebenarnya itu semua merupakan sarana media sosial yang umum digunakan di Indonesia. Kalau saja dapat diperbantukan dalam penerapan pembelajaran, tak salah kalau difungsikan sebagai instrumen yang membantu. 好，那么之前我说到这个直播和这个录播的综合使用，那么究竟要怎么把这个两种这个教学形式综合使用呢？那我这里呢就提出了两个方案。 Dengan demikian, coba kita telaah langkah-langkah yang konkret dalam penerapan tayangan langsung dan tayangan rekaman yang terpadu. 第一个方案呢，我觉得啊，老师呢可以考虑利用这个录播，来展开这个翻转课堂的教学模式。 Perkenankan saya mengusulkan dua skema di bawah ini. Skema yang pertama, guru dapat menggunakan tayangan rekaman untuk menerapkan model pengajaran. 那么首先我们可能要弄清楚什么叫翻转课堂。 Untuk itu, baik kita pahami dulu apa yang dinamakan 翻转课堂 flip classroom itu. 好，简单的来说呢，翻转课堂呢就是要求学生在上课前一起这个录制视频。 Sederhananya, flip classroom adalah mengharuskan siswa melakukan pratinjau video tayangan rekaman sebelum mengikuti kelas. 好，那么这个录制视频的内容呢，可以围绕着这个本课重点讲的原点，也可以是词语的讲解。 Konten video rekaman tersebut berkisar pada poin-poin bahasa yang dilengkapi pula dengan penguraian kosakata dari pelajaran terkait. 好，就像下面的图示，我们可以看到，学生呢在上课前呢，先预习这个录制视频。那么直播课当中呢，老师呢就可以利用这个时间来展开这个有意义的操练，重视与学生的互动。那么课后呢，学生就进行一个巩固练习。 Mari kita evaluasi dengan melihat keterangan pada gambar. Sebelum kelas, murid melakukan pratinjau video secara seksama. Di tengah pelajaran, tayangan langsung, optimalkanlah waktu untuk penerapan latihan yang terarah. Interaksi dengan siswa harus sangat diutamakan. Penutup kelas, terapkan latihan konsolidasi antara apa yang telah dipelajari. 好，只不过呢，我们说这个太过频繁的使用这个翻转课堂也有一些不足。 Tapi dengan kata lain, itu berarti flip classroom di satu sisi menuntut guru membawakan persiapan. 好，比方说，我说呢，首先呢，对老师这个备课要求是比较高的，这个显然会增加老师的工作量。 Itu berarti menuntut guru melakukan penerapan persiapan kelas yang lebih maksimal, sehingga jelas tanggung jawab guru menjadi lebih tertantang. 另外呢，我觉得呢，对这个学生的这个也非常需要学生的配合。那么对一些可能这个学习动机不够强的学生来说，他们就可能可能就不会这个事先观看视频。那么这样呢，我觉得反而会导致这个教学效果受到影响。 Pada sisi lain, kolaborasi dengan siswa juga tak bisa diabaikan.
Jadi, jika saja di antara peserta didik terdapat siswa yang kurang terinspirasi untuk belajar, sehingga tidak melakukan tinjau video sebelum kelas, maka itu jelas mendatangkan efek sampingan yang negatif bagi pengajaran. 好，那么因此呢，我这里呢提出了另外一个设想或者另外一个方案。我说的第二个方案就是说，老师呢是可以考虑利用这个微课来展开自己的教学呢。Oleh karena itu, ada baiknya kita mencoba skema yang satunya ini. Cobalah mempertimbangkan untuk penerapan melalui microclass. 好，那么也就是说，我们说把这个录制视频呢，以微课的形式直接插入到这个直播课当中。Microclass adalah menyisipkan liputan rekaman dalam skala mikro di tengah-tengah pelajaran tayangan langsung. 那么这个录制视频呢，可以有课程教师团队共同打造录制，也可以采自网络汉语教学资源平台。 Di mana liputan mikro tersebut bisa saja merupakan hasil kerjasama dari tim guru, dapat juga merupakan cuplikan dari platform atau situs pengajaran bahasa Mandarin online yang memang tersedia. 好，那么我说到这里呢，可能有的老师会问到啊，那么我们应该从哪些汉语教学资源平台获取这个微课视频呢？ Cerita saya sampai di sini, mungkin beberapa guru mungkin akan bertanya, dari platform online mana saja kita dapat memperoleh tayangan video microclass jenis? 好，那么我这里呢就重点推荐2个网站。 Tayangan kelas mikro. 不是，我这里呢就重点推荐2个网站。 Saya ingin merekomendasikan 2 situs web di sini. 好，这个可能很多老师都已经知道了，可以上这个网址。 Yang pertama, Anda dapat mengunjungi situs web kompetisi microclass pengajaran bahasa Mandarin global. 好，那么里面呢有非常多的这个视频资源可以利用。 Di dalamnya terdapat banyak video microclass yang sangat berguna. 好，比方说我这里举一个例子啊，我们在这里输入这个补语这个关键词。 Sebagai contoh, jika kita memasukkan kata kunci pelengkap akibat. 那么相关的这个微课视频呢，就会显示。 Maka kelas mikro yang terkait akan tampil. 那么老师这个自行点击下载呢就可以了。 Guru dapat mengklik untuk mengunduhnya sendiri. 好，另外一个网站呢，我推荐这个中文联盟这个网站，大家可以上这个 Chinese Plus 这个网址。 Selain itu, dapat pula saya rekomendasikan dengan Chinese Plus yang ini. 那么在这个汉语教学这个板块上呢，下面就选这个微课。 Di bawah dari situs itu, sudut bawahnya, kamu boleh melihat ada satu kata yang berbunyi microclass. 好，那么我们可以看到里面呢也有非常多这个使用的这个视频资源是可以利用的。 Di dalamnya terdapat banyak sekali bahan-bahan sebagai acuan kita untuk pengajaran yang bisa dimanfaatkan. 好，那么我们说这个微课视频呢，一般内容不需要太长，大概控制在这个10到15分钟就比较合适。 Tayangan kelas mikro umumnya tidak perlu terlalu lama, cukup dalam pantauan waktu 10 hingga 15 menit. 那么这样呢，既可以保持教学质量，又可以保证这个课堂互动。 Dengan demikian, penataan kita dalam tayangan microclass bisa membantu kita agar kualitas pengajaran dapat dipertahankan, interaksi kelas dapat dipastikan. 好，我们就可以看下面这样的一个图示啊，微课视频呢可以直接插入到这个直播课当中。那么这样的话，我们这个直播课呢就可以依然的关注和重视与学生的互动。那么这里呢，我说加这个教学软件的辅助。 Sama seperti yang kita dapat petunjuk dari gambar yang ditayangkan. Tayangan mikro langsung disisipkan di tengah kelas tayangan langsung. Dengan kata lain, kelas tayangan langsung dapat lebih mengutamakan interaksi sehingga mutu pengajaran relatif lebih konsisten.
好，那么我这里说到这个教学软件的辅助，那么这个教学软件在我们的教学过程当中，它的作用到底是什么呢？我这里呢就总结了几点。Sekarang mari kita tinjau peran perangkat lunak pengajaran yang terutama berperan dalam pengajaran. Di sini saya sampaikan beberapa. 好，首先呢，我觉得啊，这个教学软件啊，我们可以用来保持这个良好的师生互动。Yang pertama-tama, kita dapat menjaga interaksi guru murid yang baik. 这个呢，包括这个教学资源的分享、作业的提交、测试评估等等。Dapat pula berbagi dengan sesama platform pengajaran, penyerahan pekerjaan rumah, ujian dan evaluasi serta yang lainnya. 好，比方说我们说这个保持这个师生互动方面呢，我们不妨采用这个 WhatsApp 和 Line。Ada satu lagi, misalnya WhatsApp, Line, dapat digunakan untuk interaksi guru dan siswa. Google Classroom. 那么这个教学资源的分享，和作业的提交，我们就可以采用这个谷歌课堂。Google Classroom dapat dimanfaatkan untuk penyerahan pekerjaan rumah dan berbagi sumber. 那么这个测试评估方面呢，我们就可以采用这个 Google Forms。Google Form dapat digunakan untuk evaluasi ujian. 好，那么另外呢，我可能想顺便谈一谈，可能一个已经困惑大家很长时间的一个问题啊。我们说这个目前的这个线上教学啊，究竟能不能达到与这个传统课堂教学相对一致的效果呢？ Selain itu, ada satu lagi. Saya rasa perlu digarisbawahi. Ialah pertanyaan banyak guru tentang yang satu ini. Bisakah kita mengatakan bahwa pengajaran online dapat mencapai hasil yang relatif konsisten dengan pengajaran di kelas tradisional? 好的，那么根据相关的科学研究，所以不是我的个人观点啊，根据相关的科学研究，答案其实是可以的。 Menurut penelitian ilmiah yang relevan, bukan pendapat pribadi saya, jawabannya adalah ya. 但是前提条件是，教师要能鼓励学生的在线自主学习，并为其提供明确的指导，这是非常关键的。 Namun, prasyaratnya adalah guru harus mampu mendorong siswa untuk belajar mandiri secara online dan memberikan bimbingan yang jelas kepada mereka. Ini sangat kritis. 也就是说，学生呢要有自主学习的意识，而且呢，老师呢要能给出一个明确的指导。 Dengan kata lain, siswa harus memiliki kesadaran belajar mandiri dan guru harus mampu memberikan bimbingan yang jelas. 比如呢，老师呢明确的指导学生，要利用哪些网上资源来辅助自己的学习。 Misalnya, guru dengan jelas menginstruksikan siswa sumber daya online mana saja yang digunakan untuk membantu pembelajaran mereka. 那么只有这样呢，我们说那个目前的线上教学呢，才能取得与传统的课堂教学相对一致，甚至更好的效果。 Hanya dengan cara ini, pengajaran online dapat mencapai hasil yang relatif konsisten atau bahkan lebih baik dari pengajaran di kelas tradisional. 好，那么在结束我这个部分讲座之前呢，有一点我是想强调的。我们说这个线上教学的性质啊，其实有别于传统的课堂教学。 Jadi, sebelum mengakhiri bincangan kita hari ini, ada satu hal yang ingin saya tekankan. Kami mengatakan sifat pengajaran online sebenarnya berbeda dari pengajaran di kelas tradisional. 我们都知道这个线上教学呢，是把师生都局限于一方屏幕中，这个是不可否认的事实。 Pengajaran online telah melimitasikan guru dan siswa pada satu batas layar. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. 所以呢，我觉得呢，在教学过程当中，这个很重要的。我觉得呢，老师呢要尽量的激发学生的视觉感官。 Oleh karena itu, yang satu ini saya rasa cukup penting. Menurut saya, dalam proses pengajaran, kita harus mencoba untuk merangsang indera visual siswa. 多采用这个动画，或直观性的手段
来辅助自己的教学。 Gunakan animasi atau cara intuitif untuk membantu pengajaran Anda sendiri. 那么这样呢，我觉得才能达到这个理想的教学效果。 Dengan cara ini, efek pengajaran yang ideal dapat tercapai. 好，那么关于这个话题呢，我的分享先到这里，希望能给这个各位老师还有同学们一些启示。好，谢谢。 Demikianlah untuk topik ini. Sharing saya cukup sampai di sini. Semoga dapat memberikan pengarahan bagi para guru dan siswa. Terima kasih. 感谢姜老师跟我们分享了他对疫情下线上汉语教学模式的一些观点。应对目前的情况，姜老师认为比较理想的教学模式是直播、录播两种形式综合使用，加以教学软件的辅助。 Terima kasih kepada Bapak Chiang Rong Chai telah berbagi dengan kami beberapa pandangannya terhadap model pengajaran bahasa Mandarin berbasis online di era pandemi. Menanggapi situasi saat ini, Bapak Chiang Rong Chai berpendapat bahwa metode pengajaran yang ideal adalah mengkombinasikan penggunaan model pengajaran tayangan langsung dan model pengajaran video rekaman, ditunjang dengan perangkat lunak pengajaran. 姜老师提出了2个方案，以优化当前的线上教学。第一个方案，教师可以利用录播形式展开反转课堂的教学模式。 Bapak Chiang Rong Chai mengusulkan 2 skema pembelajaran dalam mengoptimalkan pengajaran berbasis online saat ini. Pada skema pertama, pengajar dapat menggunakan bentuk rekaman video untuk mengembangkan model pengajaran Flip Classroom dalam memulai pengajarannya. 第二个方案考虑利用微课展开自己的教学。 Pada skema kedua dapat mempertimbangkan untuk menggunakan kelas mikro untuk memulai pengajarannya. 姜老师认为线上教学能达到与传统课堂教学相对一致的效果，甚至更好，但前提条件是老师要培养学生的自主学习能力，还应该给学生明确的指导。谢谢姜老师。好，不谢。 Bapak Chiang Rong Chai beranggapan bahwa pengajaran online dapat mencapai hasil yang relatif sama dengan model pengajaran tradisional, atau bahkan lebih baik. Tetapi syaratnya yaitu pengajar harus mampu mengembangkan kemampuan belajar mandiri siswa dan juga harus memberikan bimbingan yang terarah kepada siswa. Terima kasih Bapak Chiang Rong Chai. 现在我们有请张子薇老师给我们介绍 印尼大学生线上汉语教学的问题及策略。 Sekarang kami mengundang Bapak Zhang Ziwei untuk memperkenalkan masalah dan strategi pengajaran bahasa Mandarin berbasis online untuk mahasiswa Indonesia. 好，黄老师能看到吗？可以了。好的，尊敬的张南英院长，亲爱的各位老师、同学们，大家下午好。 那么今天非常荣幸能够参加达国大学新亚学院的线上研讨会。今天我们讲座的内容是印尼大学生线上汉语教学的问题及策略。Dekan Ibu Lani Indrawati Untoro yang terhormat, para guru dan siswa yang terkasih. Selamat sore. Hari ini suatu kehormatan bagi saya dapat berpartisipasi dalam seminar online Tarumanagara Senior College. Hari ini tema kita adalah mengenai masalah dan strategi pengajaran bahasa Mandarin secara daring untuk mahasiswa Indonesia. 那么我们在正式开始之前，我们先来看这3张图片，你能发现什么样的现象？ Sebelum pemaparan saya dimulai, mari kita lihat ketiga gambar dalam tayangan. Apa saja yang bisa kita temukan? 首先，我们看第一张照片是老师跟学生进行课堂活动。 Gambar pertama menunjukkan guru dan siswa melakukan aktivitas kelas secara bersama. 但是呢，在我们线上课堂中却难以进行，
所以学生和老师的互动不够理想，缺乏这种互动性，那老师和学生都缺乏这种教学的兴趣。Perlu dicatat, interaksi seperti ini tidak mungkin dilakukan pada kelas online. Jadi, interaksi antar murid dan guru itu dirasakan sangatlah minim. 那么第二张图片呢，是学生在课堂上睡觉的现象。这在我们线上课堂中呢，也经常出现逃课、走神的问题。Gambar kedua adalah sebuah fenomena di mana siswa sedang tidur di kelas. Situasi semacam ini sering terulang, ditambah lagi tingkah laku seperti bolos, absen, atau melamun. 好，我们看第三张照片，是老师和学生们一起进行打麻将的照片。那么在线上课堂中呢，是难以参加汉语活动，缺乏这种语言的环境。Gambar ketiga adalah gambar siswa yang belajar secara offline. Mereka bermain mahjong dengan guru bahasa Mandarinnya. Kegiatan sejenis ini adalah tak mungkin dilakukan pada kelas online. Salah satu cerminan minimnya faktor penunjang untuk mempercepat proses penguasaan bahasa pada pembelajaran online. 好，那么图片中出现的现象，也是我们线上课堂中会经常出现的。那么为此呢，我们整理出线上课堂中经常出现的问题。那么第一个是互动不够理想，师生和真生之间的互动没有线下上课的情况好。第二个是学生逃课走神的问题。第三个呢是缺乏语言环境。Dalam usaha kita untuk coba memilah-milah kesulitan atau hambatan yang paling umum pada kelas Mandarin online, dapatlah kami simpulkan. 1. Ragam interaksi antar guru dan siswa, bahkan antar siswa sekalipun terasa kurang ideal, tidak sebaik pada kelas offline. Kedua, siswa berpeluang bolos atau bertingkah laku melamun, hilang konsentrasi. Ketiga, minimnya faktor penunjang di mana situasi dan lingkungan tidak menunjang pembelajaran bahasa. 好，针对以上的问题呢，我给出一些个人的解决策略给大家参考。Menelaah hal yang di atas, berikut adalah penanganan dari konflik yang timbul dan saya memberikan beberapa solusi sebagai referensi. 好，第一个问题是互动不够理想，师生之间的互动没有线下课堂情况好。我认为呢，我们可以这样做。第一呢，就是 PPT 的设计要从讲授教学到互动教学。 Permasalahan pertama mengenai interaksi yang kurang ideal. Baik itu interaksi antar guru dengan siswa ataupun antar siswa itu sendiri. Tidaklah sebaik pada kelas tradisional. Usulan di bawah ini mungkin bisa dipertimbangkan. Pertama, rancangan PPT sebenarnya yang bersifat ceramah atau narasi searah agar dapat ubah ke pengajaran dua arah. 好，因为我们在线上的课程中使用最多也是最重要的这个工具就是 PowerPoint。那么 PPT 呢，一般都是这样的。 Hasil pantauan mengatakan PPT merupakan perangkat yang sangat penting dan paling sering digunakan dalam pembelajaran online. Dan PPT umumnya tampil seperti ini. 好，传统式的这种教学方式的课件的特点就是汉字文字特别多。 Ciri khas dari perangkat pengajaran tradisional yaitu tampil dengan terlalu banyak kata-kata yang menyertakan teks. 好，我们进行不断的优化。 Lalu kami terus menggali akses-akses untuk mengoptimalkan. 好，优化后的课件我们可以通过
标红的这些词语，来找到重点。 Setelah mendalami subjek pelajaran, siswa dapat dibantu untuk menemukan poin-poin penting melalui kata kunci yang ditandai dengan warna merah. 但是呢，这还是难以看懂。 Tetapi, walau terdapat kata-kata kunci itu sebagai petunjuk, namun masih terasa sulit bagi murid untuk memahami. 那我们根据现代汉语的定义，我们从4个方面来阐述它的定义。现在我们可以有层次的看到它的意思。 Coba kita tinjau yang di bawah ini sebagai contoh. Pada saat guru menjelaskan isi definisi dari bahasa Mandarin, 但是我们觉得呢， bisa kita galang dalam 4 aspek. 但是呢，我们觉得呢，这个内容还是有点多。 Satu persatu dipantau dan tingkat per tingkat. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Namun, menurut kami, isinya masih saja dirasakan banyak. 于是呢，我们进行了简化。这时候学生可以看得很轻松。 Jadi, coba lagi kita sederhanakan. Kita coba dengan cara yang satu ini. 那么，但是呢，老师会经常出现忘记讲的内容。 Pisahkan uraian pembahasan dengan menggunakan poin-poin utama yang tertulis. Jelas, siswa dapat membaca dengan jauh lebih mudah. Tetapi, di saat guru coba menguraikan, tidak jarang justru guru yang terpaku dengan itisar atau rangkuman inti. Kata lain, terlupakan. 那么最后一次，我们可以通过什么样的方式呢？就是缩小字号和调节颜色，把我们要讲的内容和老师看的内容进行分离，这样老师不用去看讲稿，学生直接看内容，使得我们讲授内容和老师讲的内容进行分离。 Untuk yang kesekian kalinya, kita coba meletakkan konten yang akan diajarkan itu di pojok kiri bawah PPT dengan memperkecil ukuran font dan menyesuaikan warnanya. Langkah ini bertujuan memisahkan konten yang kita ajarkan dari konten yang ingin dibaca siswa. 好，我现在对我刚才所阐述的内容进行总结。那么传统的讲授的方式特点呢，就是文字多。那么我们可以通过优化后的讲述教学呢，可以通过关键词、分层次、讲看分离。 Sekarang saya coba membuat ringkasan dari apa yang kita papar tadi. Pengajaran tradisional tersusun dari terlalu banyak kata-kata. Setelah pengoptimalisasi yang berulang, terbagilah dalam 3 bagian. 1, kata kunci. 2, ditata dalam beberapa tingkatan. 3, pembahasan dan isi lengkap teks dibahas secara terpisah. 那么除了可以通过修改课件内容的方式来加强互动，我认为呢，还可以通过加强点名与学生之间的互动。 Untuk penataan interaksi kita, untuk penataan kita merevisi subjek-subjek pelajaran. Selain itu, kita boleh coba cara ini, yaitu guru bertanya, menunjuk murid tertentu yang menjawab. 我们要给每个学生这种发言的机会，我们可以通过分层次的提问。 Kita harus menata kepentingan setiap siswa agar dapat memberikan kesempatan untuk dia menjawab. Pertanyaan harus ditata dalam beberapa tingkat. 那么容易的呢，我们可以找水平比较低的学生来回答问题；那么比较难的问题呢，我们可以聊给这些水平比较高的学生来回答。
Pertanyaan mudah ditujukan kepada murid dengan kemampuan rendah pula. Pertanyaan yang relatif susah ditinggalkan bagi siswa dengan kemampuan cukup untuk menjawab. 那么第三个方法，我觉得可以通过游戏式教学加强师生之间的互动。 Cara yang ketiga adalah meningkatkan interaksi antar siswa melalui pengajaran berbasis permainan. 那比如说呢，你说我猜的游戏，描绘穿着打扮的游戏，都适合于加强师生之间的互动。 Permainan kuis seperti Anda menutup, saya menekan, dan interaksi dandanan dan pakaian cocok untuk peningkatan interaksi yang dimaksud. 那么现在呢，给大家分享一些教学的资源。 Berikutnya, saya akan berbagi mengenai beberapa situs pengajaran. 首先呢，给大家推荐3个网站。那么第一个网站的名字叫 Lingobus。 Saya akan merekomendasikan 3 situs. Situs yang pertama yaitu Lingobus. 那么 Lingobus 呢，是适合于5到12岁的一个小朋友进行1对1的在线教学。当然，我们的中学生和大学生也同样可以适用。 Dalam situs Lingobus, cocok bagi pembelajaran online. Satu guru menghadapi satu siswa. Ini tidak hanya sesuai dengan tatanan pelajaran bagi anak yang berusia 5-12 tahun. Bahkan bagi siswa sekolah lanjutan dan universitas pun cukup menyenangkan. 好，网站中呢有不少的免费的中文资源，比如说呢汉字动画、儿童歌谣，还有有限的再生的有限词卡。 Ada banyak sumber belajar bahasa Mandarin gratis di situs website Lingobus, animal karakter bahasa Mandarin, lagu anak-anak, dan kartu aksara yang beraudio. Inilah dia kartu beraudio online. 好，我将给大家推荐第2个网站，名字叫做朗朗中文。 Situs yang kedua yang ingin saya rekomendasikan adalah Bahasa Mandarin Langlang. 首先呢，给大家推荐的是里面的互动练习的专区，里面有8种的互动游戏可以选择。最棒的是，老师可以在线编辑自己想要的这种教学内容。 Hal pertama yang sangat ingin saya rekomendasikan kepada semua adalah area latihan interaktif. Ada 8 jenis permainan interaktif yang dapat dipilih. Bagian terbaiknya adalah guru dapat mengedit konten pengajaran yang mereka inginkan secara online. 那么现在我们以听力题为例，我们可以用听力做5种活动，这样就可以调动起学生学习的这种积极性。 Sekarang ambillah contoh dalam latihan menyimak. Kita bisa mendengarkan perintah yang mengiringi 5 kegiatan. Pilih gambar, pilih kosakata, menjawab pertanyaan, memilih salah dan benar, memilih kalimat yang tepat. 好， Itu dapat merangsang semangat siswa dalam belajar. 那么我们第2个网站呢，就介绍到这里，请大家稍后一定要去打开这个网址去试一试。 Pengenalan untuk situs kedua cukup sampai di sini. Pastikan kalian akan membuka dan mencobanya nanti. 好，那么给大家推荐第3个网站，名字叫做汉语圈。 Sekarang kita lihat situs yang ketiga. Saya rekomendasikan situs website yang disebut Han Yu Qian. 那么想要使用这个网站呢，你得先注册一个账户。 Untuk menggunakan situs website ini, Anda harus mendaftarkan diri atau membuat akun terlebih dahulu. 里面呢有很多的精品课件，还有很多的这个游戏，但是呢都是要充钱，需要收费的。 Terdapat banyak subjek pengajaran dan game yang berkualitas, tetapi harus berbayar. 那么其中有一部分是免费使用，大家可以去试一试。 Ada beberapa di antaranya bebas untuk digunakan, non bayar. Sekarang mari kita buka situs
Itu untuk menunjukkan detailnya。那么第二个问题就是关于学生逃课走神的问题，我认为可以这样做。第一个方式呢，可以是实际的要求学生呢打开摄像机啊，比如做一个练习，我回答问题的时候就可以这样做。Untuk permasalahan murid bolos tidak konsentrasi, saran saya coba lakukan beberapa hal di bawah ini. Membaca situasi meminta kepada murid untuk membuka kamera pemantau. Demikian pada saat mengerjakan latihan atau dialog interaksi. 好，第二个方法呢，我认为可以通过课间采取这种突发性的小测验，比如说呢，让学生读一段课文。Sisipkan kuis-kuis mendadak bisa ditambah dengan mengharuskan murid membaca sebagian teks. 第三个，我认为比较好用的就是赏罚分明，适当的采取这种扣分的策略。Yang ketiga, terapkan strategi pemotongan nilai yang sesuai untuk memberikan nilai atau pemotongan nilai atau penambahan nilai. 那么第四个呢，我们在讲课的期间呢，可以随机点名或者抽插点名，让学生完成某些的教学任务。Yang keempat, cara yang keempat, lakukan pengabsenan murid secara acak untuk meminta siswa menyelesaikan tugas pengajaran tertentu. 那除此之外呢，我认为教学方法上应该要怎么样呢？多样性。那么比如说练习题的展示可以要学生个人完成，或者呢分组完成，或者是集体完成。 Cara kelima, metode pengajaran online sedapat mungkin ditampilkan dengan lebih banyak variasi. Misalnya, tampilkan latihan yang dapat mengharuskan siswa untuk menyelesaikannya secara individu atau secara kelompok. 除此之外呢，我还通过一些随机点名，让学生来朗读课文。 或者是呢，课间播放一些短视频，这样可以引起学生的注意力，那么确保学生的这种新鲜感。那么当然，这对老师的备课环节也提出了比较高的要求。Berikutnya, boleh kita coba dengan memanggil siswa secara random untuk membaca teks, memutar video mikro di tengah-tengah pelajaran langsung. Tujuan untuk membangkitkan perhatian siswa dan memastikan kesegaran siswa. Ini mengedepankan persyaratan yang lebih tinggi bagi guru dalam persiapan materi pengajaran. 那么第三个问题，这个问题叫缺乏语言环境的问题。那么这个问题是，我认为可以建立一个线上的汉语角。 Menyinggung kondisi dan lingkungan bahasa yang tidak menunjang. Lalu memicu menurunnya minat belajar siswa. Saran saya, coba lakukan ini. Buka lembaran aplikasi Hanyu。那么在汉语角上呢，同学和老师们可设置一些比较有趣的话题，比如说呢，中国奶茶、中国明星。 Aplikasi Hanyu, lembaran pembelajaran Mandarin tersebut, di sana kita boleh siapkan topik-topik yang mudah tetapi menarik. Misalnya, Multi China, Celebrity China, dan lain-lain. 那么老师和同学们一边在聊天，一边呢既有这种目的语的环境，那么也可以同时锻炼老师的听和说的能力，还可以加强呢对于中国文化、中国语言知识的这种积累。 Para siswa selain dapat memantau topik yang sedang populer bagi kaum milenial, serta mempelajari kosakata baru, mereka juga mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang kebudayaan China. 那么除此之外呢，我认为开展这种中国文化活动，观看中国的娱乐节目也是一个不错的选择。那比如说有非正式会谈啊，中国诗词大会。 奇葩说 Lakukan kegiatan yang terkait erat dengan budaya China ini sebagai tambahan, seperti menonton acara hiburan China seperti
中国诗词大会 Kontes Puisi China, program debat 奇葩说 pembicaraan dalam pertemuan 非正式会谈。那么在这样的一种中国年轻人和当今最流行的话题既可以学习到新的词语，也可以深入的了解中国的文化，这在相当程度上可以弥补语言环境的这种困扰。Dengan konteks yang dapat melibatkan perhatian kaum milenial, harapan kita dapat sedikit banyak mengurangi kepekaan atas minimnya lingkungan dan kondisi yang kurang menunjang untuk pembelajaran bahasa。那么由于今天时间的限制的，很多内容没有来得及展开。如果大家有任何的疑惑或问题，可以发送到邮箱，也可以添加我的微信号。Dikarenakan dengan keterbatasan waktu, banyak topik yang belum sempat kita bahas bersama. Jika kalian memiliki keraguan atau pertanyaan, Anda dapat mengirim ke email yang tertera di atas itu, atau ke WeChat。感谢大家的支持和鼓励。那么我的讲座呢到此结束。那么最后祝大家身体健康，万事如意。Terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan. Akhir kata, saya berharap Anda semua selalu sehat walafiat. Tuhan memberkati, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima 感谢张老师给我们介绍了印尼大学生线上汉语教学的问题及策略。Terima kasih kepada Bapak Chang Zue telah memaparkan kepada kami mengenai masalah dan strategi pengajaran bahasa Mandarin berbasis online untuk mahasiswa Indonesia。印尼大学生线上汉语教学常见的问题有几点，比如互动不够理想，张老师提出的解决方法是适当调整 PPT 内容。Ada beberapa masalah umum dalam pengajaran bahasa Mandarin berbasis online pada mahasiswa Indonesia. Misalnya, 1. Interaksi yang tidak ideal. Solusi yang diajukan oleh Bapak Chang Zue adalah memanfaatkan sepenuhnya bahan ajar dan menyesuaikan isi materi PPT dengan tepat. 第二，利用提问来加强互动，也可以通过课堂游戏来激发学生的学习兴趣。今天张老师也给我们介绍了几种课堂游戏。 Yang kedua, menggunakan pertanyaan untuk memperkuat interaksi, atau menggunakan permainan di kelas untuk merangsang minat siswa dalam belajar. Hari ini Bapak Chang Zue juga memperkenalkan beberapa jenis permainan di kelas kepada kita. 应对学生逃课、走神，张老师认为完成课堂练习的时候，可以让学生打开摄像头，让教学法尽量多样性，引起学生的关注，确保学生的新鲜感。 Untuk menghadapi siswa yang sering absen di kelas dan tidak berkonsentrasi, Bapak Chang Zue menganjurkan untuk meminta siswa menyalakan kamera saat menyelesaikan latihan di kelas. Metode pengajaran berbasis online harus seberagam mungkin untuk menarik perhatian siswa dan memastikan siswa merasa segar. 应对缺乏语言环境这一问题，可以设计线上汉语角，选择轻松有趣的话题。 也可以考虑开展中国文化活动，观看中国娱乐节目。 Untuk mengatasi masalah kurangnya lingkungan bahasa, Anda dapat merancang sudut bahasa Mandarin atau Mandarin Area berbasis online, memilih topik yang santai dan menarik. Dapat juga mempertimbangkan untuk melakukan kegiatan kebudayaan China dan menonton program hiburan dalam bahasa Mandarin. 非常感谢两位主讲人的分享。通过今天的分享，想必我们都有一些收获吧。 Terima kasih banyak kepada kedua narasumber yang telah memaparkan penjelasannya. Melalui penjelasan yang telah dipaparkan, kita mendapatkan banyak manfaat. 虽然疫情依然存在，但疫情阻止不了我们学习的步伐。虽然我们目前无法进行线下学习。 但是我们依然能通过互联网进行学习。
Meski wabah masih ada, namun hal itu tidak menghentikan langkah kita untuk belajar. Meskipun saat ini kita tidak dapat melakukan pembelajaran berbasis offline, namun kita tetap dapat belajar melalui internet. 那么我们现在进入问答环节，我们有请2位学生提出问题。 Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami mengundang 2 mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan. 我们有请菲利亚同学提一个问题。 Kami mengundang mahasiswa bernama Firya untuk mengajukan pertanyaan. 姜老师好，想问一下，在现在的新冠肺炎疫情，老师和学生已经很久没有面对面的就是一起交流，只能隔着屏幕和他们互动。所以以目前的情况来看，用什么样的教学方法才可以让学生更高效的学习呢？谢谢老师。 Selamat sore, Lausche. Pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, pengajar dan murid sudah lama tidak bertemu face-to-face berkomunikasi duduk di dalam kelas. Hanya bisa berinteraksi melalui sebuah layar. Maka dari itu, berdasarkan kondisi saat ini, menurut Lausche, pengajaran seperti apa yang dapat membuat murid lebih meningkatkan hasil belajar mereka? Terima kasih. 好，首先呢，谢谢你提出的问题啊。关于你的这个问题，有一个有效的学习方法。我觉得除了这个目前的那个线上上课以外呢，就要培养一种这个可能就是一种这个自主学习的习惯。而且这个时候呢，老师也要给出一个明确的指导。 Metode pembelajaran yang efektif menurut saya, selain kelas online normal, siswa harus memupuk kebiasaan belajar mandiri. Maka, pada masa-masa pandemi ini, guru harus memberikan panduan yang jelas. 因为呢，我们说这个网课的性质呢，它就本来就跟这个传统课堂教学不一样。所以呢，我觉得呢，老师那个采用的这个教学策略很关键。 Karena sifat pengajaran online sebenarnya berbeda dari pengajaran di kelas tradisional. Strategi pengajaran yang diadopsi oleh guru juga penting. 就像我之前提到的，老师呢，要尽量为学生这个自主学习，提供一个明确的指导。比如说，引导学生，要怎么利用这个网上资源啊，或者这个手机软件来辅助自己的学习。 Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, guru harus dapat memberikan panduan yang jelas bagi siswa untuk belajar mandiri. Misalnya, instruksikan siswa sumber online mana yang akan digunakan atau perangkat lunak ponsel mana untuk membantu pembelajaran mereka. 好，那么我先说这个手机软件方面的。其实呢，可利用的手机软件我觉得很多。 Kemudian saya coba memaparkan software handphone yang bisa digunakan. Misalnya software 比如说这 pembelajaran 个韩字学习软件方面呢，我们比较熟悉的就像那个Playco， 我想这个可能是大家已经非常熟悉的一个软件啊，包括这个手机版的这个汉语字典也可以利用。 software pembelajaran karakter China terdapat di Playco. Seluk-beluk karakter China, kamus China, versi handphone, dan lain-lain. 那么这个关于这个口语学习软件方面也有一些，就像这个普通话学习啊，还有一些可能是跟这个汉语音或者说汉语拼音学习相关的软件。 Ada juga beberapa perangkat lunak pembelajaran bahasa secara lisan, seperti pembelajaran bahasa Mandarin, tanda kutip, dan beberapa perangkat lunak yang terkait dengan pembelajaran Hanyu Pinyin. 那么现在我们谈到这个网上资源，那么我这里呢就举一个这个实际的例子啊，同学们要怎么利用这个网上资源来辅助自己的学习。 Mengenai sumber daya online, saya akan memberikan contoh praktis bagaimana menggunakan sumber daya tersebut untuk membantu siswa dalam studi mereka. 比方说，这个大家可以先上这个百度， Siswa dapat pergi ke Baidu, 然后呢，输入中文联盟，
masukkan Chinese Union. 就像刚才就是说我之前提到的这个网站啊 Chinese Plus，那么就点击打开。Klik untuk membuka. 好，那么我们这里看到有几个这个板块，那么在这个汉语教学呢下面呢，就可以选择这个慕课。Terdapat banyak pilihan. Pembelajaran bahasa China. 好，然后呢， Tayangan layar dan 那么在里面 lain-lain. 呢，就可以选择学习，在里面可以选择学习。 Kita dapat mengklik di dalamnya dan memilih untuk jadi pilihan pembelajaran. 好，那么我们这里看到有几个选项啊，有这个汉语学习，汉语考试，中国文化与当代国情。 Di sini kita dapat melihat beberapa yang dapat dijadikan satu acuan tentang budaya China, tentang pembelajaran bahasa, tentang kondisi dan situasi negara China. 好，那么这个3个板块呢，就比较适合这个同学们用来辅助自己的学习的。 Dan kesemuanya ini yakin dia adalah sebagai sumber daya yang tersedia dan baik untuk membantu murid dalam studi Mandarin. 好，那么我们看到这个后面的教师发展呢，中文职业教育可能就比较针对教师的，所以这个我就不谈了。 Di lain itu, dapat kita lihat beberapa sudut yang dipaparkan untuk kepentingan pengajaran guru. Jadi saya tidak lebih panjang membahas di sini. 好，那我这里呢就试试点击这个汉语学习打开。 Sekarang saya coba untuk mengklik situs ini. 好，那么我们可以看到，里面呢，有非常多这个资源是可以用来辅助这个同学们的学习的。 Kita pantau apa yang dipaparkan di situ, dapatlah kita berkesimpulan dia sangat membantu untuk proses pembelajaran bahasa Mandarin ini. 好，那么因为时间的关系呢，我可能这里就不一一点击打开了。 Karena waktu, saya tidak akan mengklik satu persatu dan membukanya. 那么同学们有时间的话，就可以上这个网站浏览一下，看有哪些那个资源呢，可以用来辅助大家的学习。 Jika Anda punya waktu, Anda dapat menelusuri situs itu satu persatu untuk melihat sumber daya apa saja yang tersedia untuk membantu Anda dalam studi. 好，那么这个关于这个问题呢，我看就先这样回答。那么希望能这个对各位同学的学习有所帮助，谢谢。 Demikianlah untuk pertanyaan ini. Saya rasa cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. 明白，好的，谢谢老师的解释。好，不谢啊。现在我们再请 Joycelyn 同学提一个问题。 Sekarang kami mengundang siswa bernama Joycelyn untuk mengajukan pertanyaan. 老师好，因为这个疫情，我们的阅读能力也慢慢降低了，所以您有什么方法来提高我们的阅读水平呢？ Selamat sore, Laoshi. Karena pandemi ini, kemampuan membaca kita lama-kelamaan akan turun. Jadi, menurut Laoshi, cara apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca kami? Terima kasih. 好，谢谢这位同学提的问题啊。关于如何提高学生的这种阅读水平呢？我认为，首先要根据学生的水平来出发。我们可以把学生分为初级、中级和高级。那么阅读也可以分为初级阅读、中级阅读和高级阅读。 Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Tentang bagaimana meningkatkan kemampuan membaca siswa. Menurut saya, kita bisa mulai dari tingkatan kemampuan siswa. Kita bisa membagi siswa menjadi tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjutan. Demikian pula dalam hal skill mereka untuk membaca, 3 tingkat itu boleh dipisahkan masing-masing. 那么对于中高级的学生呢，我给大家推荐一个网站，这个名字叫做369啊，读书369。 Jadi untuk siswa menengah dan senior, saya merekomendasikan situs web yang bernama 369。 好，首先呢，我们来点开这个网址。
Pertama-tama kita mengklik situs web ini. 哎，这就是我们可以看到这边有中国、外国、古典、儿童。 Dapat kita lihat di antaranya ada yang menerangkan tentang China, tentang klasik, dan tentang anak-anak di antaranya. 好，比如说我们点开这个故事啊，这个儿童这一栏啊，儿童这一栏，我们随便点开一本书，比如说《爱丽丝镜中奇遇记》啊。 Coba kita klik untuk cerita. Di sana kita menemukan satu buku. 那么我们首先能看到啊，这边有一个关于这本书的一个简单的介绍。 Di sana terdapat satu rangkuman dasar untuk cerita yang dimaksud. 好，那么我们在阅读这本书之前，我认为你可以做这样几件事情。 那么第一件事情就是你要带着一个任务，比如说我们可以问这样一个问题啊：谁在哪里做了什么？ Dalam menata kemampuan siswa, bolehlah kita coba dengan cara tanya jawab. Di antaranya pertanyaan di mana, siapa, di mana, apa yang dilakukan, itu boleh dipancing sebagai pembukaan topik. 那么第二点，我认为可以用你们的红笔，或者是一些特殊的词，我们可以。高老师，我这个打断一下啊，你是不是有共享屏幕呢？有学生反映这个看不到屏幕呢？哦，不好意思。对，可能是在这个共享一下，好吗？好的，好的。好，就是这个网站啊，大家看一下。好，对，这个现在可能就读书369是这个网站。对，这时候就看得到了。好，谢谢老师。然后我们可以看到啊，刚才我说的是这本书，然后我点开进去，这是一个书的简介啊。Kita coba mengklik yang satu ini, dapat kita lihat satu rangkuman dasar yang utama yang diperkenalkan kepada pembaca. 好，我再接着说刚才的话啊。那个第二个方法就是说，先把刚才的句子和不同词进行总结，之后可以把这些总结的内容呢和老师和同学们一起分享。那么我认为这是一个提高阅读能力很好的一个方法。这个姜老师在说，我在听。好。我认为可以把刚才，可以跟同学们分享一下这些你所总结的句子。Pertama-tama, bolehlah kita sharing dengan murid kalimat-kalimat saja, kalimat-kalimat apa yang telah kita simpulkan sebelumnya. 那么第三个方法呢，就是推荐大家里面可以用一些关键词啊，通过里面的关键词复述里面的故事。 Selanjutnya, bolehlah kita pakai kata-kata kunci yang utama untuk menjalankan satu review terhadap pelajaran tersebut. 那么第四个，我觉得如果大家在读这个故事的时候呢，甚至自己可以想一个方法来去创造一个结局，那么我认为这也是提升你的阅读能力的一个很好的方法。 Keempat, bahkan kita coba boleh angan-angankan atau memikirkan akhir cerita dari cerita yang diangkat tadi. Dan menurut saya, menggunakan cara ini dapat meningkatkan kemampuan murid secara merata dalam membaca atau meretell. 好，现在啊，这就是我们的高级阅读。那么现在给大家推荐关于初级阅读呢，也给大家推荐一个软件啊，就叫汉语圈。 Tadi yang kita bahas adalah tingkatan yang lebih tinggi. Coba kita tinjau dalam tingkatan dasar. Untuk ini, saya merekomendasikan peringkat lunak yang kita sebut tadi, yaitu lingkaran China, 汉语圈。 好，我们打开汉语圈啊。对于这个软件哈，首先我们看一看啊。首先我们在刚才提高学生的互动性的时候，也提到这个软件。 Sebetulnya Han Yichen telah kita singgung tadi
Sekarang kita lanjutkan. 那么其中有一个板块啊，就叫绘本，这是非常适合于初级学生来进行阅读的一个内容。 Salah satunya boleh kita lihat dalam Huipen, yaitu buku gambar. Ini adalah konten yang sangat cocok untuk dibaca oleh siswa. 好，我们比如说啊，点开啊绘本，我们随便一本书，比如说啊这本《妈妈我们爱你》。 Kita ambil secara acak. Andai kata kita mengambil salah satu tema mungkin, yaitu Ibu, saya mencintai Anda. 好，我们看这本书呢，里面有图片，有文字。 Di dalamnya selain terdapat gambar, juga terdapat disertakan pula dengan kata-kata. 那我们看里面的话啊，妈妈叫哥哥吃面包，谢谢你妈妈。妈妈叫姐姐喝牛奶，谢谢你妈妈。啊，妈妈叫我吃苹果，谢谢你妈妈。我们爱你妈妈。好，这些文章呢虽然非常短， Banyak terdapat kalimat-kalimat yang sangat sederhana disisipkan di sana. Seperti contoh, Ibu menyuruh kakak makan roti. Terima kasih Ibu. Ibu menyuruh adik minum susu. Terima kasih Ibu. Ibu menyuruh saya makan apel. Terima kasih Ibu. Saya sayang Ibu. Meskipun artikel ini sangat pendek. 但是呢，里面的句子呢确实是我们生活中能够经常使用到，同样非常简单。初级学生呢一看就会，而且呢图片呢非常有趣。 Tapi kalimat-kalimat yang tertampil tadi itu di dalamnya memang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Juga sangat sederhana. Mereka bisa melihatnya secara sekilas dan ada gambar yang disertakan. Sangatlah menarik. 那么类似于这种的绘本呢，我们还可以在里面继续找。那么之前我也有说过，这是一个付费的软件，所以你要想获得更多资源呢，可能需要付一定的费用。 Yang sama seperti ini, mendekati tema-tema seperti ini, kita bisa terus mencarinya di dalam. Tentu saja saya katakan sebelumnya bahwa ini adalah perangkat lunak yang berbayar. 不知道我的回答能不能让你满意哈？ Anda, apakah jawaban yang saya rangkum tadi bisa menjawab pertanyaan yang Anda ajukan? 可以，老师，完了，谢谢您。好，不用客气。 非常感谢两位同学提出的问题。 Terima kasih kepada dua orang mahasiswa yang telah mengajukan pertanyaan. 接下来我们就要进入激动人心的时刻了，抽奖环节。抽奖奖品有3张10万印尼盾的 OFO 礼券。 Sekarang kita akan memasuki momen yang mendebarkan, yaitu momen door prize. Hadiah pada door prize kali ini yaitu 3 voucher OVO senilai Rp100.000. 我们现在就用随机选取器来选3位获奖者。 Sekarang kami akan menggunakan application Random Pickup untuk memilih 3 pemenang. 大家都能看到了，对吧？可以。那第一是谁呢？ Kira-kira siapa pemenang pertama? Siapakah yang beruntung? 恭喜苏基安格雷尼获得了1张10万印尼盾礼券。 Selamat kepada Suci Anggraini mendapatkan voucher OVO senilai Rp100.000. 那我们再选第2位。 Kita akan memilih untuk pemenang kedua. 恭喜 Gabriela Oliviani 获得了1张10万印尼盾礼券。
Selamat kepada Gabriela Oliviani mendapatkan voucher OVO senilai Rp100.000. 那最后， Dan yang terakhir adalah恭喜 Natalia Ratna Mudita 获得了一张10万印尼盾 OVO 礼券。 selamat kepada Natalia Ratna Mudita mendapatkan voucher OVO senilai Rp100.000. 3位获奖者可以联系招生部获取礼券，你们可以在对话框里看到招生部的联系方式。 Para pemenang dipersilahkan menghubungi bagian admisi untuk mengambil hadiah. Kalian bisa melihat kontak admisi pada kolom chat di bawah ini. 现在我们一起看我们达国新雅学院谢真梅同学做的宣传视频吧。 Sekarang mari kita lihat video yang dibuat oleh mahasiswa semester 4 Bisnis Mandarin Tarumanegara Sinia College Luxury Marian Renela. "现在我们有请达国招生部刘俊华老师为大家介绍达国新雅学院的基本情况。 Sekarang kami persilahkan kepada Bapak Lius dari bagian admisi untuk memperkenalkan secara garis besar mengenai Tarumanegara Sinia College. Kepada Bapak Lius kami persilahkan. "刘俊华老师在吗？ 好的， ？OK， video 先吗？ OK。 Hai guys, jadi aku mau kasih tahu ke kalian kampus bahasa Mandarin di Jakarta Barat yang udah nggak perlu diraguin lagi kualitasnya. Pastinya di Tarumanegara Sinia College. Tarumanegara Sinia College yang sering disingkat Tarsin College ini ternyata punya 3 jurusan loh guys. Ada bisnis Mandarin, pariwisata, dan juga keguruan. Gak cuma itu, ternyata kalian juga bakal dapet kesempatan kuliah di China loh. Untuk semester 5-8 bisnis Mandarin, kalian bakal lanjut di Huaqiao University. Buat semester 7-8 pariwisata dan keguruan, kalian bakal lanjut di Fujian Normal University. Asik banget kan guys? Selain kampus yang keren, dosen-dosennya juga baik-baik banget loh. Bisa hangout sambil seru-seruan gitu deh. Kapan lagi coba kuliah bahasa sambil dapat pengalaman di China? Yuk buruan daftar! Oh iya, Tarsin College juga ngadain webinar di tanggal 24 Juli 2021. Jangan lupa join ya guys. Ada door prize-nya juga loh bagi yang beruntung. See you next time! 谢谢，尊敬的各位嘉宾、各位老师、各位家长、各位观众以及亲爱的同学们，大家下午好。Teman-teman jujur ya nih ya. Nama saya Lius. Oke, tapi jujur bilang, ini pertama kali saya membuka suatu presentasi menggunakan bahasa Mandarin. Jadi boleh teman-teman bantu saya komen di bawah ini apakah Mandarin saya sudah oke? Atau haupang lah. Thank you teman-teman, oke. Nah, sekarang saya mau lanjut dulu.
Perkenalkan, saya namanya Lius. Saya marketing dari Sinja College, Tarumanagara Sinja College. Ya, jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman nih, gimana caranya mendaftar di Tarumanagara Sinja College. Cara daftarnya gampang sekali, teman-teman. Ada namanya jalur penelusuran raport, JPR, dan juga ada melalui ijazah. Nah, kalau misalnya raport, teman-teman, yang dinilai itu hanya bagian kelas 10 dan kelas 11 saja. Gampang kan? Nilai mata pelajaran yang dilihat pun hanya bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nilai minimal 70 aja, teman-teman. 70 saja. Jadi pasti bisa dapat dong, teman-teman. Ya, thank you. Jadi kemudian kalau ijazah juga demikian, teman-teman. Untuk ijazah itu ada nilai bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris saja yang kita lihat. Jadi cuma cukup 2 nilai itu saja. Cuman kalau untuk ijazah itu biasanya kita untuk yang misalkan dia sudah gap year, sudah lulus di tahun-tahun sebelumnya. Dan ingat teman-teman, di bagian Sinja College itu tidak ada batasan usia. Jadi untuk teman-teman yang masih SMA nanti beranjak ke universitas itu boleh join ke Sinja College, ataupun teman-teman yang memang sudah pernah kuliah sebelumnya mau lanjut lagi di S1 Sinja College itu sudah diperbolehkan. Oke, next. Nah, teman-teman, di sini aku mau jelasin bagian biaya uang kuliah tunggal Tarumanagara Sinja College. Nah, di sini kita ada 3 prodinya, yaitu keguruan Mandarin, ada bisnis Mandarin, dan juga pariwisata Mandarin. Nah, di keguruan Mandarin, teman-teman, nanti kita belajarnya itu di Sinja College dulu selama dari semester 1 sampai semester 6. Kemudian dilanjutkan dengan ke Fujian Normal University, itu lokasinya di Fuzhou. Kemudian bisnis Mandarin dan pariwisata Mandarin juga sama, teman-teman. Belajarnya dari semester 1 sampai 4 dulu di Tarumanagara Sinja College. Kemudian dilanjutkan dengan Huaqiao University di Xiamen. Nah, untuk biayanya gimana ya? Mahal nggak ya belajar di sini? Kira-kira yuk kita lihatin ya. Nah, di sini uang pendaftarannya 300.000 aja, teman-teman. Daftaran nanti melalui online. Kemudian UKT-nya itu adalah 7 juta per uang semester. 7 juta ini apa saja sih, teman-teman? Itu sudah termasuk biaya buku, alma mater, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu teman-teman sudah terima beres all in. Murah sekali ya, teman-teman ya, 7 juta per semester saja. Itu kalau selama di Tarumanagara Sinja College. Nah, kalau di China-nya gimana ya pengeluarannya ya? Kan pada penasaran ya, teman-teman ya. Nah, di China-nya itu kita lihat di bagian bawah sini, saya kasih tanda. Nah, di sini nih, teman-teman. Karena masa pandemi ini, jadi kita udah irit nih, teman-teman. Biaya student visa udah irit. Biaya tiket Air China One Way sudah irit, karena kan tidak perlu kita terbang ke China. Selama pandemi ini, kita semuanya belajar online, e-learning semuanya. Jadi yang perlu kita bayarkan, persiapkan itu adalah administrasi, dan juga uang kuliahnya, seperti uang buku, ataupun misalkan kita butuh makan, ya di rumah kan butuh makan ya, asupan gizi, jadi kita pasti butuh makanan di situ aja. Jadi teman-teman cukup mengeluarkan biaya administrasi yang 10 juta, dan juga uang kuliahnya itu pun cuma perkiraan, kalau misalnya kita membutuhkan buku yang baru, ataupun modul-modul baru lainnya. Oke, next. Nah, di sini kita akan melihat pendaftaran online dulu ya, nanti kalau udah selesai pendaftaran online, baru kita lihat videonya. Nah, pendaftaran online ini melalui admisi.tarumanagara.ac.id, atau teman-teman boleh nanti hubungi kita melalui nomor di sini. Boleh next dulu. Ya, di nomor kita di WhatsApp 0811 7579 727. Teman-teman boleh WhatsApp kita. Itu jam operasionalnya hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Saya ulangi ya. WhatsApp kami di 0811 7579 727 hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, lokasi kampusnya itu di kampus 2, teman-teman, di Tanjung Duren Utara nomor 1, Grogol Petamburan. Jadi dekat ya, teman-teman, sama Citraland. Oke. Nah, sekarang kita mau saksikan dulu video singkat dari tim ya. Hai
Hai guys, jadi aku mau kasih tahu ke kalian kampus Bahasa Mandarin di Jakarta Barat yang udah nggak perlu diraguin lagi kualitasnya. Pastinya di Tarumanagara Sinia College. Tarumanagara Sinia College yang sering disingkat Tarsin College ini ternyata punya 3 jurusan loh guys. Ada bisnis Mandarin, pariwisata, dan juga keguruan. Gak cuma itu, ternyata kalian juga bakal dapet kesempatan kuliah di China loh. Untuk semester 5-8 bisnis Mandarin, kalian bakal lanjut di Huaqiao University. Buat semester 7-8 pariwisata dan keguruan, kalian bakal lanjut di Fujian Normal University. Asik banget kan guys? Selain kampus yang keren, dosen-dosennya juga baik-baik banget loh. Bisa hangout sambil seru-seruan gitu deh. Kapan lagi coba kuliah bahasa sambil dapat pengalaman di China? Yuk buruan daftar! Oh iya, Tarsin College juga ngadain webinar di tanggal 24 Juli 2021. Jangan lupa join ya guys. Ada door prize-nya juga loh bagi yang beruntung. See you next time! Nah, teman-teman udah denger ya tadi ya, jadi keren banget kan Tarsinnya kayak gimana. Lalu tadi juga ada beberapa cuplikan mengenai suasana waktu kita nanti belajar di Fujiannya juga ada, sama di Huaqiao University itu cuma cuplikannya aja. Tapi saya yakin bahwa teman-teman kalau sudah ke sana, waktu kita nanti ada summer camp sama winter camp di sini juga, ya itu nanti kita boleh berkunjung ke sana kira-kira lebih kurang 2 minggu biasanya. Jadi summer camp dan winter camp itu kita biasanya belajar bersama untuk bahasa Mandarin pastinya. Belajar bahasa tingkat basic, intermediate, sampai ke advance. Nah teman-teman, ayo kapan lagi? Yuk kita join sekarang ya, berada di sini ya. Saya kira sudah selesai untuk presentasi kali ini. Cici Tacia, Ciao Hao. 非常感谢刘俊华老师为大家介绍达国新雅学院的基本情况。 Terima kasih kepada Bapak Lius yang telah memperkenalkan secara garis besar mengenai Tarumanagara Sinia College. 现在我们就要公布由达国新雅学院举办的视频创意赛的2位获奖者。比赛结果由达国新雅学院评委们选出最有创意的2部作品。两位获奖者分别是谁呢？ Selanjutnya kami akan mengumumkan 2 pemenang yang lolos dalam kompetisi video promosi yang diadakan oleh Tarumanagara Sinia College. Dan juri dari Tarumanagara Sinia College memilih 2 video promosi yang paling kreatif. Kira-kira siapa nih yang jadi 2 pemenangnya ya? 现在我们展示第1位获奖者的创意视频吧。 Sekarang mari kita saksikan terlebih dahulu video kreatif yang pertama. using Powtoon. 恭喜 Giovanni 同学获得了10万印尼盾的礼券。 Selamat kepada Giovanni mendapatkan voucher senilai Rp100.000. 接下来我们展示第2位获奖者的创意视频。 Selanjutnya kita saksikan video terkreatif kedua.
Hai guys, jadi aku mau kasih tahu ke kalian kampus Bahasa Mandarin di Jakarta Barat yang udah nggak perlu diraguin lagi kualitasnya. Pastinya di Tarumanagara Sinia College. Tarumanagara Sinia College yang sering disingkat Tarsin College ini ternyata punya 3 jurusan loh guys. Ada bisnis Mandarin, pariwisata, dan juga keguruan. Gak cuma itu, ternyata kalian juga bakal dapet kesempatan kuliah di China loh. Untuk semester 5-8 bisnis Mandarin, kalian bakal lanjut di Huaqiao University. Buat semester 7-8 pariwisata dan keguruan, kalian bakal lanjut di Fujian Normal University. Asik banget kan guys? Selain kampus yang keren, dosen-dosennya juga baik-baik banget loh. Bisa hangout sambil seru-seruan gitu deh. Kapan lagi coba kuliah bahasa sambil dapat pengalaman di China? Yuk buruan daftar! Oh iya, Tarsin College juga ngadain webinar di tanggal 24 Juli 2021. Jangan lupa join ya guys. Ada door prize-nya juga loh bagi yang beruntung. See you next time! 恭喜 Claudia 同学获得了10万印尼盾的礼券。2位获奖者可以联系达国新雅学院教务处领取礼券。 Selamat kepada Claudia mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Kepada kedua pemenang dimohon untuk menghubungi bagian akademik Tarumanagara Sinia College. 时间过得真快，今天的线上讲座也进入了尾声。感谢各位嘉宾、各位老师、各位观众和各位同学的参与。由达国新雅学院主办的本次讲座到这里就结束了。祝大家身体健康，我们下次再会。 Sinia是我的家。 Waktu berlalu begitu cepat, webinar online pada hari ini telah berakhir. Terima kasih kepada guru-guru, teman-teman, para tamu, para hadirin, dan siswa-siswa sekalian atas partisipasinya. Webinar yang diselenggarakan oleh Tarumanagara Sinia College telah berakhir. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Sinia adalah rumahku. 再见。 再见大家， 谢谢各位。Kuliahnya di Indonesia dan di China, tak perlu khawatir untuk biayanya. Ayo kejar terus beasiswanya. Welcome Tarsin College 3 jurusannya. Ada keguruan, bisnis dan pariwisata. Ayo belajar Mandarin bareng Sinia. Lulus pasti gampang cari kerja. Welcome Tarsin College 我们学习汉语 Mahasiswa dan lausenya pasti keren-keren. Isi kampusnya anak-anak berprestasi. Kamu yakin nggak mau daftar di sini? Hai guys, bagi kalian yang lagi nyari kampus atau kuliah yang berbasis Mandarin nih, aku saranin ke kalian kampus terkece dan the best parah pokoknya, yaitu di Tarumanagara Sinia College. Nah, selain program studinya yang oke banget, kalian tuh jangan khawatir karena kalian bakal diajarin juga dari basic guys. Selain itu, kelasnya juga seru abis dan dosennya itu tuh baik-baik semua guys, dan gaul-gaul juga orangnya. Jadi kalian gak usah takut. Tarumanagara Sinia College ini mengikuti standar kurikulum internasional dan tentunya dengan pengajar yang pastinya profesional juga guys. Untuk program masa studinya sendiri guys, di Tarumanagara Sinia College ini menyediakan 3 jurusan buat kita guys. Yang pertama ada bisnis Mandarin, kedua pariwisata Mandarin, dan ketiga keguruan Mandarin. Untuk bisnis Mandarin dan pariwisata Mandarin, kalian tuh bakalan berkuliah di Indonesia selama 2 tahun, lalu kalian akan melanjuti studi kalian selama 2 tahun lagi di Huaqiao University di kota Xiamen. Untuk jurusan keguruan Mandarin guys, kalian itu bakalan berkuliah di Indonesia selama 3 tahun, lalu kalian akan melanjutkan 1 tahunnya lagi di China di Fujian University di kota Fuzhou. Nah, bagi kalian yang masih penasaran banget nih sama kampus kita, kalian mesti banget ikut webinar kita yang berjudul Strategi Pembelajaran Mandarin di Era Pandemik pada tanggal 24 Juli 2021, jadi Sabtu ini ya guys ya, jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Ditunggu kehadirannya guys, see you there, bye-bye!
China, sebuah negara yang sekarang menjadi terdepan, bahkan COVID tidak bisa menjatuhkan mereka. Terdepan juga dalam teknologi, infrastruktur, dan bisnis. Negara yang memiliki pengaruh besar bagi dunia dan juga kita. Kamu memilih tertinggal atau berbagian? Jika iya, bahasa Mandarin merupakan salah satu kemampuan yang sangat diperlukan. Tapi, gimana ya caranya belajar Mandarin di era pandemik dengan efektif? Yuk ikuti seminar Sinia College Sabtu 24 Juli jam 3 sore dengan tema 疫情下汉语教学策略, strategi pembelajaran Mandarin di era pandemi. Sampai berjumpa nanti. Udah selesai semua ya. Oke, untuk peserta boleh leave dulu. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman, para guru.我现在可以说印尼话了吗？可以了。还是说汉语吧。自己在说你话了。谢谢大家。好。Terima kasih semuanya, Bapak Ibu Guru. 老师们，谢谢各位老师辛苦了。王老师辛苦了，姜老师。王老师。蒋老师，我们的王老师很棒，今天很棒，太好了。王老师，大家很棒了，大家很棒了。王老师，好棒的。Ini suara saya masih terdengar nggak ya? Suara masih. Oke, sip. 方老师还没有打开麦克风呢。呀，方老师好。好了，可以了，可以了。方老师今天呀。今天好棒！又给你打巴掌了，给那个阿飞要不要打巴掌？不要！我跟他呀，我跟阿飞吧是戒严了，知道吗？他从还是学生呢，一直到现在10几年了，是吗？阿飞吧？对，是22年。从新雅，对啊，从新雅建立一直到现在。是13年了，13年了呀。我是看着你长大，你看着我变老是吗？